Dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, biiznillah, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas peluang untuk kita meneruskan program mengimarahkan masjid, program mengimarahkan surau atas kelolaan Kerajaan Malaysia melalui JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan juga dengan kerjasama orang kata by extension dengan dengan kerjasama juga, iaitu Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Seterusnya dengan pelantikan guru-guru takmin, untuk tujuannya adalah untuk mengadakan program-program membaca Al-Quran, program-program mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum hakam Al-Quranul Karim. Segala usaha yang dilaksanakan ini oleh pihak kerajaan Malaysia, oleh pihak kerajaan Negeri Sembilan, oleh terlibat juga, yang terlibat sama adalah jemaah-jemaah, termasuk tuan-tuan tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jemaah-jemaah surau, jemaah-jemaah masjid, tak lain tak bukan adalah tujuannya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu mengimarahkan masjid dan surau. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi pada malam ni kita menyambung kembali perkongsian kita pada membaca surah Ar-Ra'di, pada membaca surah Ar-Ra'di daripada juzuk yang ke-13. Kalau diikutkan last kali perkongsian kita pada sebelum ini ialah pada ayat nombor 33. 33 kita dah baca Ayat nombor 33 kita dah baca, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin minal qaul bal zuyyina lil ladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had. Itu ayat yang ke-33 daripada muka surat 253, daripada muka surat 253, iaitu pada surah Ar-Ra'd Baik, huraian bacaannya sudah selesai, alhamdulillah. Dia punya huraian pun sudah kita kongsikan, terutama sekali pada bahagian wasuddu 'anis sabil, iaitu orang-orang yang terhalang ataupun orang-orang yang menghalang. Dua-dua betul, orang yang menghalang daripada jalan Allah, dan juga orang-orang yang terhalang daripada mendapat hidayah untuk masuk ke jalan Allah Jalla wa Ala. Kemudian Allah Ta'ala menutup ayat nombor 33, wa may yudlilillah, sesiapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia, fama lahu min had, orang ini yang Allah Ta'ala dah cop dia, Allah Ta'ala dah bagi dia nama, orang ini sesat, orang ini ahli neraka, orang ini confirm tak akan selamat, maka sampai kesudah dia tak akan selamat. Wal-'iyadzu billahi min zalik. Baik, makanya pada malam ni kita nak menyambung, saya rasa dah baca dah itu pada ayat nombor 34 ke tak habis? Tak habis. Jazakallahu khairan katsiran. Saya ingat saya ada sentuh berkenaan ayat nombor 34 ni. Saya sebut pada azab. Ada dua perkataan azab dalam surah, dalam ayat nombor 34 ni. Ayat paling last kalau muka surat 253 tu, ayat paling bawah. Tak apalah, kita ulang balik bacaan kita, dan mungkin saya akan ulang kembali. Saya akan ulang kembali sedikit huraian pada separuh. Lagi separuh belum lagi. Wa ma lahum minallahi min wa', yang itu huraian tafsiran belum dikongsikan. Tak apa. Jadi insya-Allah kita akan ulang balik bacaan kita pada ayat nombor 34, dan kita akan habiskan huraian, barulah kita masuk pada ayat nombor 35 insya-Allah taala. Baik, jadi ready tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Kita hanya ulang bacaan. Kita dah sedia maklum mana dengar, mana waqaf, mana ibtida' insya-Allah taala. Ready tuan-tuan dan puan ya? 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirati asyaqqa wa ma lahum minallahi min waq. Alhamdulillah, selesai bacaan kita sebagai ulang kaji pada ayat nombor 34. Baik, perkongsian terakhir kita pada ayat nombor 34 ini ialah berkenaan dengan perkataan azab. Saya sebutkan pada 2 minggu lepas, iaitu azab yang pertama, daripada dua perkataan azab.
Azab yang pertama dengan tanwin. Azab yang pertama dengan tanwin. Baru ni. Masya-Allah, tabarakallah, ya. Ya, azab yang pertama iaitu ini azab fil hayatid dunya, ya, dalam kehidupan dunia. Sementara azab yang kedua dia tak ada alif lam, betul, tetapi dia dikaitkan, dia diikat dengan perkataan al-akhirah. Azabul akhirah wala azabul akhirati. Ini umum, yang ini khusus ataupun fokus. Ya. Azab yang umum boleh ditafsirkan macam-macam. Saya dah sebut dah hari tu, ini sekadar ulang kaji sahaja. Azabun, bila ada tanwin, satu-satu benda yang Al-Quran menyebut dengan tanwin, maka ia umum, boleh tafsir macam-macam. Antara ulama, ya, antara tafsiran yang disebutkan oleh para ulama, antaranya ialah kalau umat yang kafir, orang yang tak beriman itu, sekiranya mereka berperang dengan umat Islam atau lebih tepat lagi orang yang beriman, mereka pasti akan mengalami kekalahan. Kekalahan tu banyak, tuan-tuan. Ya, kekalahan tu ada pelbagai jenis juga. Masya-Allah, tabarakallah. Macam sehingga hari ni, bila agaknya mula perang konflik Palestin dengan Israel, 1950, macam itulah tahun dia kan, lebih kurang. Ya, sampai hari ini mereka masih lagi belum berjaya, setelah menghabiskan beribu-ribu dolar, ya, entah saya dah jutaan dolar dah pun, ya, untuk menguasai Palestin, masih lagi tak berjaya. Itu pun orang kata boleh jadi kekalahan dari sudut moral juga. Ya, dia cubalah usaha macam mana pun, last orang nampak dia punya tembelang. Ya, orang nampak dia punya perangai yang sebenar. Itu salah satu contoh lah. Kalau kita nak sebut lebih panjang, saya ingat tuan-tuan lebih berkemahiran dalam bidang ini. Kemudian antara lain ialah disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardah, maksudnya kalau diorang kalah dalam perang pula, mereka akan jadi tahanan. Ya, mereka akan jadi tahanan perang. Automatik siapa-siapa yang menjadi tahanan perang, dia sudah sama level dengan hamba. Ya, siapa-siapa yang jadi tahanan perang, maka secara automatik dia akan jadi sama level dengan hamba, iaitu boleh diperdagangkan, boleh dijual belilah kalau terikat sebagai hamba, ya, kalau terikat sebagai hamba. Baik, dan banyak lagi lah, ya, huraian-huraian lain. Itu dua. Ya, itu dua yang disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda. Sementara azabul akhirah, yang ini kita tak perlu bahas panjang lebar. Tak lain tak bukan neraka lah jawabnya. Ya, tak lain tak bukan neraka. Ya, kalau tuan-tuan nak kembangkan daripada ni boleh, tapi dia mesti kait dengan neraka juga. Ya, azabul akhirah tu banyak, ustaz. Allah Taala tak akan ampunkan dia orang. Saya nak tanya, kalau Allah Taala tak ampunkan dia orang, mana tempat dia orang? Neraka lah, neraka balik. Kan? Allah Taala tak akan kurangkan azab dia orang. Azab dia orang kat mana, ustaz? Neraka lah, neraka balik. Jadi memang akan tumpukan kepada neraka. Maka itu fungsi dia. Yang ini azabun umum. Ini baru dua, ada banyak lagi huraian lain, kemungkinan tafsir lain, tapi yang ini hanya satu, iaitu neraka Allah Jalla wa Ala. Wal iyaz billahi min zalik. Baik, barulah kita masuk pada separuh yang terakhir, bahagian terakhir daripada ayat yang ke-34, wa ma lahum minallahi min waq, iaitu orang-orang orang-orang yang yang telah ditetapkan sebagai ahli neraka, yang telah ditetapkan akan mendapat bala, ya, pada hari akhirat nanti itu, mereka tidak akan mendapat waqin. Mereka tak akan mendapat waqin daripada Allah Ta'ala. Waqin ni apa? Waqin berasal daripada perkataan waqa. Saya pandang, mana pemadam tadi? Oh tu. Ya. Waqin berasal daripada perkataan waqa. Astaghfirullahalazim. Okey. Waqin. Asalnya adalah waw bari atas, qaf bari atas, ya tak ada titik, ada alif. Waqa. Waqa ni maksudnya pelindung. Okey. Pelindung. Daripada perkataan waqa muncul perkataan waqin yang kita baca ni, ayat nombor 34. Dan juga saya rasa satu lagi perkataan ni mungkin tuan-tuan lebih biasa dengar lah, lebih familiar perkataan ni, wiqayah.
Wiqayah ni ruqyah ke ustaz? Tak semestinya. Ya, tidak semestinya. Wiqayah ni maksudnya pelindung, sama juga. Ya, contoh wiqayah ialah sebelum tidur kita baca surah, kita baca ayat kursi. Kenapa? Kenapa baca ayat kursi? Nak mengelakkan, nak melindung diri kita daripada setan menemani kita daripada mula tidur sampai subuh. Contoh, ya, sebelum kita keluar rumah, sebelum kita tinggalkan kedai, sebelum kita tinggalkan kebun kita baca ayat berapa tu? Ayat 18 Ayat 18 surah Al-Kahfi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal ila akhiril ayat. Kenapa baca ayat tu? Ayat tu ayat wiqayah. Ya, apa fungsi ayat tu? Apa fadilat ayat itu? Dia lindung rumah kita, dia lindung keluarga kita, dia jadi penjaga untuk kebun dan harta kita daripada diganggu oleh perosak ataupun orang-orang yang berniat jahat. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Dan banyak lagi lah. Ya, wiqayah, waqa adalah pelindung. Ringkasnya, Allah Taala tak akan bagi sebarang perlindungan kepada orang yang masuk ke dalam neraka. Berkenaan dengan perkataan asyak. Okey, saya dah terlompat dah satu perkataan ni. Ya, berkenaan dengan perkataan asyak. Ya, kita ringkas saja untuk ayat ni. Ya, sebab kita nak masuk ayat baru. Berkenaan perkataan asyak pula yang kita baca dengan qalqalah besar, kita baca dengan qalqalah akbar, ya, ataupun qalqalah kubra. Ya, asyakkun. Asyak berasal daripada perkataan syaqqa. Syaqqa ni apa? Syaqqa ni boleh jadi potong ataupun belah. Ya, potong ataupun belah, ataupun boleh jadi rumit, ataupun boleh jadi menyusahkan. Boleh? Ya. Maka sekurang-kurangnya tiga terjemahan ni gabungkan masuk dalam perkataan asyak tadi. Azab pada hari akhirat lebih lebih membelahkan, lebih menyakitkan, lebih memotong, lebih membahagi-bahagikan, ya, lebih menyakitkan, lebih menyusahkan, lebih merumitkan. Maka itu satu gambaran, ya, satu gambaran bentuk azab yang Allah Taala nyatakan secara ringkas dalam ayat nombor 34 surah Ar-Ra'd. Baik, alhamdulillah. Jadi kita beralih pula pada ayat baru pada malam ini biiznillah taala. Kita masuk ayat yang ke-35. Ya, kita masuk pada ayat nombor 35. Ayat baru, ya, ada lebih kurang dua baris, dua perkataan lebih sikit, ya, dua baris lebih kurang. Baik. Jadi kita tengok dari sudut tajwid dan waqaf ibtida' terlebih dahulu. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa zilluha. Baik, pada perkataan ukuluha daimun wa zilluha kita jumpa mad wajib muttasil pada perkataan daim. Ya, kita jumpa mad wajib muttasil pada perkataan daim. Itu bacaan kita yang kita amalkan selama ni sebanyak empat harakat. Baik, teruskan. Tilka uqbal ladzina taqaw. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, uqba hukum dia, ejaan dia lebih kurang sama macam tadi saya dah tulis tadi, ya, pada waqa tadi itu. Ya, tak ada titik dekat belakang. Baik, yang ini saya pernah jumpalah tapi jarang-jarang ada, ya. Saya join kelas mengaji dan sebagainya, ada orang yang dia terbaca panjang sebab diingat perkataan ni sama macam yang ada alif kecil tu. Ya, ada juga, ya, tapi tak selalulah berlaku ni kesalahfahaman ini, kekeliruan ini. Uqba kalau sambung tilka uqbal. Uqba ni kalau sambung tilka uqbal, bal, bal. Cuma kalau berhenti tilka uqba baru betul dua harakat. Kalau sambung tak ada panjang. Kalau berhenti baru ada dua harakat panjang. Ya, macam tu kaedah dia.
tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Itu sahaja. Uqbah berulang sebanyak dua kali. Ya, baik. Jadi tak banyak pun hukum tajwid yang kita nak keluarkan daripada situ, melainkan mak wajib sebagai ulang kaji sahaja, dan perkataan uqbah tadi saya pun dah jelaskan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puannya, kita akan baca sama-sama ayat yang ke-35. Ready tuan-tuan? 1 2 3. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Alhamdulillah, selesai bacaan kita pada ayat nombor 35. Baik, saya bacakan terjemahannya terlebih dahulu sebelum kita masuk sedikit sebanyak pada bahagian huraian. Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat nombor 35, masalu. Allah Ta'ala mulakan ayat ini dengan perkataan masalu, perumpamaan. Masalu adalah contoh ataupun gambaran ataupun perumpamaan. Al-jannah iaitu syurga ataupun taman-taman. Allati wa'idal muttaqun iaitu yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar. Gambaran yang pertama yang paling famous disebutkan dalam banyak surah, banyak ayat ialah tajri min tahtihal anhar. Di bawah taman-taman itu, di bawah syurga-syurga itu ada banyak sungai yang mengalir. Ya, ada banyak sungai yang mengalir. Teruskan, ciri yang kedua, ukuluha, makanannya. Ya, ukuluha, makanannya daimun, sentiasa ada. Ya, makanannya sentiasa ada. Wa dhilluha, begitu juga dengan teduhannya. Ya, begitu juga dengan teduhan, bukan tuduhan ya, teduhannya, tempat-tempat berteduh. Tilka uqbal ladzina taqaw, itulah dia tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirina an-nar, sedangkan tempat ya kembali ataupun tempat kesudahan untuk orang-orang yang kafir pula adalah neraka. Wal iyaz billahi min zalik. Baik. Pertama-tama sekali berkenaan dengan ayat ini, ayat nombor 35 surah Ar-Ra'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat ni ada satu saja kembar dalam Quran. Ya, ayat ini dimulakan dengan masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Ada satu saja ayat lagi dalam Quran yang dimulakan dengan ungkapan yang serupa, iaitu surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam juzuk yang ke-26. Ya, dalam juzuk yang ke-26. Jom saya nak ajak tuan-tuan dan puan, kita tengok sekejap ayat ni. Kita tengok sekali lalu saja. Ya, kita tengok sekali lalu saja ya, dalam juzuk yang ke-26 pada muka surat. Okey. Pada muka surat 508. Ya, pada muka surat 508. Okey. Pada muka surat 508 ni. Ya, 508. Ayat dia ayat nombor 15. Dia tengah-tengah muka surat tuan-tuan. Ya, ayat tu cantik tengah-tengah muka surat, senang nak cari, dan itu ayat yang paling panjang dalam muka surat tu. Ya, itu ayat paling panjang ya dalam muka surat tu. Ayat nombor 15. Jumpa tak? Ya. Alhamdulillah. Ya, tuan pengurusi dah tunjuk dekat depan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira. Ya, saya cakap tadi tang mana bahagian kembarnya? Kembarnya adalah pada bahagian masalul jannah. Allah Ta'ala memulakan kedua-dua ayat ini, iaitu ayat 15 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat nombor 35 surah Ar-Ra'd dengan ungkapan masalu al-jannah, perumpamaan untuk syurga. Baik. Kalau dalam ayat nombor, kita baca sekali lalu lah untuk dua-dua ayat ni. Kalau dalam ayat nombor 35 tadi kita dah kata, iaitu makanannya sentiasa ada, dia punya tempat berteduh selalu ada. Ya, itu adalah balasan untuk orang bertakwa. Ringkas,
Untuk ayat nombor 15 daripada surah Muhammad juzuk yang ke-26, ciri-cirinya lebih banyak. Gambarannya lebih banyak. Apa dia? Ya, anharum mimma'in ghairi asin. Dalam syurga itu nanti ada sungai air yang tidak berubah. Anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh. Saya ingat kita pernah baca dulu ayat ni, ya, sebagai nak menceritakan tentang nikmat syurga. Tapi tak apalah, ya, kita dah sentuh ayat ni, kita baca saja, ya. Anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai daripada susu yang tidak berubah rasanya. Bahasa mudahnya tak basi. Ya, bahasa mudahnya susu yang tak basi. Baik. Anharum min khamril lazzatil lisyaribin. Sungai-sungai daripada arak. Ya, sungai-sungai yang daripada arak sedap untuk orang-orang yang meminumnya. Wa anharum min asalim musaffa. Syurga daripada daripada madu yang bertapis, ya, daripada madu yang disaring. Walahum fiha min kulli thamarat. Dalam syurga itu mereka akan dapat pelbagai jenis buah-buahan. As-thamarat ialah buah-buahan. Wa maghfiratum mir rabbihim. Selain daripada itu, Allah Taala memberikan pengampunan kepada mereka semua. Sepanjang panjang tu nikmat syurga, potongan yang paling last untuk orang dalam neraka. Ya, kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Yang itu bahagian untuk ahli neraka. Baik. Apa yang saya nak highlightkan kat sini sebenarnya, ya, ringkas saja kalau diikutkan. Untuk kedua-dua ayat ini, cuba tengok perkataan masal. Sila tengok perkataan masal, ya, untuk ayat 15 surah tadi itu, surah Muhammad, dan juga ayat yang kita tengah baca sekarang, ayat nombor 35. Poin utama kita sebenarnya ialah perkataan masal. Ya, perkataan masal. Apa isu dengan perkataan masal? Syurga ni, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, saya petik syarahan daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah. Dia mengatakan, walaupun ciri-ciri yang syurga yang kita baca dalam ayat ini, okey, tambahlah ayat lain, tambahlah surah lain. Tuan-tuan rajin baca surah Al-Waqi'ah, tengok surah Al-Waqi'ah. Tuan-tuan rajin baca surah Ar-Rahman, baca surah Ar-Rahman. Apa ciri-ciri syurga? Banyak kan? Banyak. Itu semuanya masal. Itu semuanya masal. Gambaran je. Gambaran semata-mata. Ya, apa maksud gambaran, Ustaz? Maksud gambaran ni yang kita terlintas dekat kepala tu sebenarnya bukan itu yang sebenar. Yang sebenar tak ada. Tak boleh terlintas ke dalam kepala ni. Kalau terlintas dalam kepala ni, manusia kreatif. Ya. Kalau kita boleh terlintas syurga tu dalam neraka, syurga dalam neraka pula. Kalau terlintas syurga ataupun neraka tu dalam kepala, minda dalam kepala otak kita ni, maka itu dah jadi, syurga tu jadi limited. Syurga tu akan jadi limited, jadi terhad. Ni je. Ya, aku pernah terbayang ni dulu. Okeylah, alhamdulillah. Ya, dapatlah nasib-nasib. Kalau siapa yang kreatif dalam dunia ni, maka dia dapatlah gambaran tersebut. Tapi tak. Kuat imajinasi macam mana pun seseorang, mana-mana insan dalam dunia ni, daripada zaman Nabi Adam sampai hari akhirat, sampai hari kiamat, semua yang kita baca, sungai, tadi yang dah baca kan, sungai, buah, apa lama lagi, tak panas. Apa surah Insan kata apa? La yazuquna fiha bardan wala zamharira, wala zamharira. Wadaniyatan alaihim zilaluha, ya, wa zulilat qutufuha tazlila. Banyak lagi lah, hampir separuh surah macam tu lah lebih kurang cakap pasal syurga. Itu semuanya gambaran. Kenapa Allah Ta'ala kata gambaran? Allah Ta'ala kan berkuasa untuk cakap, ya. Memang Allah Ta'ala mampu untuk mengucapkan. Otak kita yang tak boleh terima, ya, otak kita yang tak boleh nak tangkap. Orang kata tak boleh nak grab, ya, tak boleh nak grip fakta realiti tersebut. Jadi yang paling banyak berulang, saya kata apa tadi? Sungai. Ya, yang paling banyak berulang tadi sungai. Sungai antara benda yang paling senang untuk kita gambarkan. Sungai lah paling senang untuk kita bayangkan dalam kepala kita. Syurga ada sungai, senang. Ya, dalam tu ada apa? Tak tentu lagi kita boleh faham ke tak faham.
Ya, kalau saya terangkan, tuan-tuan biasa dengar. Ya, tuan-tuan biasa dengar. Ya, kita dah sebut, saya rasa saya bagi contoh surah Al-Kautsar dulu. Ya, surah Al-Kautsar. Sungai yang diberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pijak-pijak sungai itu dalam dia bukan selut. Angkat-angkat rasa macam selut, angkat-angkat rupanya kasturi. Cuba tuan-tuan bayangkan. Tak boleh nak bayang. Tak boleh nak bayang. Minyak atar kasturi itu pun harganya RM10, RM15. Sama ke agak-agak dengan selut angkat-angkat wangi? Tak samalah. Itu saja sudah tak terbayang, macam mana pula dengan benda yang lain. Lagi detail, lagi terperinci yang Allah Ta'ala ceritakan, lagilah tak boleh terbayang. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Itu hikmah daripada Allah Ta'ala menggunakan perkataan masal, ya, iaitu perumpamaan ataupun gambaran. Ya, baik. Dan ukuluha daimun wa zilluha. Oh, yang ini saya rasa macam pernah baca dulu, ya. Tak apalah, kita tengok sekali lagi. Ya, ukuluha, iaitu nikmat makanan dalam syurga itu dia sentiasa ada. Ya, sentiasa ada. Saya baca sekali lagi, ya, daripada kitab Syarah Tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan nikmat syurga ini. Allah Ta'ala menyatakan bahawa, kejap mana tadinya? Okey, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Oh, ini saya dah baca dah hadis dia hari tu. Ya, saya dah bacakan hadisnya daripada Jabir, ya, bin Abdullah radhiyallahu anhu wa ardah. Ya, maksudnya orang-orang yang ahli syurga ni bila mana mereka makan, bila mana mereka minum, ya, bila mana mereka ya membuat aktiviti-aktiviti diorang, ya, walaupun banyak mana yang mereka makan, walaupun banyak mana yang mereka minum, mereka tidak berludah. Ya, mereka tidak ada batuk, tidak ada hingus, tak ada selemo, tak ada kencing, tak ada nak buang air besar. Itu kita pernah sebutkan dulu. Bahkan sebuah hadis Rasulullah SAW bila mana ditanya oleh seorang daripada ahli kitab, ni pun kita pernah baca dah hari itu, apa saja yang mereka makan, apa saja yang mereka minum daripada nikmat-nikmat syurga itu, Allah Ta'ala akan ubah suai menjadi peluh, ya, rashhan. Ya, Allah Ta'ala akan tukar jadi peluh yang berbau sangat wangi. Maka orang-orang ahli syurga tak perlu pergi ke bilik air. Ya, kita dah sebut dah itu berkenaan dengan nikmat syurga yang sentiasa ada. Baik, sebagai penutup untuk ayat nombor 35, sebelum kita masuk ayat nombor 36. Oh, hari ini nampaknya ringkas-ringkasnya, ya, kita punya perkongsian. Sila lihat pada perkataan Uqbah. Ya, ini last untuk ayat nombor 35, ya, sebelum kita masuk pada ayat nombor 36. Perkataan Uqbah. Allah Ta'ala kata Uqbah untuk orang yang kafir dan juga Uqbah untuk orang-orang yang bertakwa. Uqbah tak sama macam Aqibah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya, satu fakta yang suka untuk saya ulang sebagai kita peringatan, ya, nak menunjukkan mukjizat Al-Quran. Satu-satu perkataan dalam Al-Quran, walaupun nampaknya asalnya sama, tapi kalau Allah Ta'ala guna lain-lain, dia tidak sama. Dia ada fungsi masing-masing. Ya, dia ada fungsi masing-masing. Uqbah dengan Aqibah asalnya bermula daripada perkataan Aqabah. Ya, bermula daripada perkataan Aqabah. Aqabah ni apa? Apa yang berlaku selepas. Ya, apa yang berlaku selepas, episod seterusnya, ya, selepas sesuatu, selepas sesuatu. Lepas satu tu apa? Ada contoh dalam satu kamus yang saya sempat rujuk tadi. Kalau tebu kan ada banyak ruas. Kita pegang satu ruas, bawah ada ruas kan. Ruas tu dipanggil Uqbah. Ruas itu dipanggil Aqab ataupun Uqbah kepada ruas nombor 1. Saya tak tahu macam mana kenapa orang Arab ambil contoh tu, tapi dah orang Arab cakap, saya cakap itu je lah. Ya, maknanya lepas satu. Lepas satu. Maka satu ini adalah Uqbah kepada ini. Yang ini Uqbah kepada ini. Baik. Itu asal-usul perkataan ni lah. Ya, ini asal-usul perkataan ni. Baik. Sekarang dalam Quran, Uqbah pun ada, Aqibah pun ada. Uqbah pun ada, Aqibah pun ada. Apa bezanya? Ya, apa bezanya? Kita banyak guna perkataan Aqibah.
Kita ambil dan kita jadikan perkataan akibat. Akibat. Dan bila kita orang Melayu ambil perkataan akibat, saya ada sebut ni daripada surah Yusuf hari tu, akibat ni kita bagi gambaran yang tak elok saja, yang buruk-buruk je semua. Padahal akibah ada yang elok, ada yang tak elok, ada yang baik, ada yang buruk. Baik. Sekarang ni kalau akibah, kalau uqbah ialah episod terakhir. Episod terakhir ataupun kita kata kesudahan cerita. Ya, episod terakhir ataupun kesudahan cerita. Sudahnya dia pergi mana? Sudahnya dia pergi mana? Orang bertakwa sudahnya pergi syurga. Ya, orang kafir kesudahnya pergi neraka. Dah. Bila Allah Taala guna perkataan uqbah, dia bagi gambaran orang tu tak akan keluar lagi. Bila Allah Ta'ala guna perkataan uqbah, Allah Ta'ala nak bagi gambaran dia tak akan keluar lagi dah. Orang bertakwa masuk syurga, tak akan keluar lagi. Orang kafir masuk neraka, dia tak akan keluar lagi. Maknanya ini salah satu ungkapan, salah satu cara Allah Ta'ala nak cerita khalidina fiha abada. Mereka duduk dalam neraka itu atau duduk dalam syurga itu abada, selama-lamanya. Manakala akibah senang je. Yang ini orang Melayu biasa guna balasan. Buat dosa dibalas dengan neraka, buat baik dia perkataan tu ialah balasan dah. Akibah ialah balasan. Jadi kalau perkataan akibah dalam Quran, yang itu ada dua jenis. Ada akibah yang Allah Ta'ala sebut kekal, maksudnya uqbah. Ada akibah Allah Ta'ala biarkan akibah, maksudnya kebarangkalian keluar daripada neraka itu ada. Itu beza uqbah dengan akibah. Ya, itu beza uqbah dengan perkataan akibah. Ya, baik. Itulah dia sikit sebanyak ya yang kita boleh kongsikan untuk ayat yang ke-35. Baik, masya-Allah tabarakallah. Jadi dah azan ke? 8.38. Ya, baik. Kita masuk pula pada ayat yang seterusnya insya-Allah taala pada ayat yang ke-36. Ya, kita masuk pula pada ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-36. Ya. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ya, itu sahaja untuk bacaan ya. Sekali lalu kita tengok pada hukum pada ayat yang ke-36 tidak ada sebarang waqaf tambahan ya, tidak ada sebarang waqaf tambahan dan ada beberapa tempat yang kita kena 4 harakat. Yang pertama ialah bima unzila ya, kemudian qul innama umirtu ya, itu yang kedua. Seterusnya an a'budallaha wa la usyrika bih. Bihi kalau dah berhenti tak payahlah baca panjang. Ya, bihi kalau dah berhenti kita matikan saja dan tak perlu baca panjang. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Okey, kita nak kejar masa, kita habiskan ayat nombor 36 dulu. Ready tuan-tuan? 1 2 3. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Baik, alhamdulillah, itulah bacaan kita yang terakhir pada malam ini untuk ayat yang ke-36 daripada suratul Ra'di. Baik. Selepas Allah Ta'ala menceritakan tentang balasan-balasan ya daripada hari akhirat untuk orang yang beriman, bertakwa dan juga untuk orang-orang yang kafir melalui ayat nombor 34 dan 35, Allah Ta'ala ubah cerita ya, Allah Ta'ala tukar cerita.
kepada masuk pada ayat nombor 36, ya, beberapa golongan, ya, beberapa golongan yang disebutkan sebagai ahli kitab, ya, beberapa golongan yang disebutkan sebagai ahli kitab. Macam mana kita tahu ahli kitab, ya, iaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ataupun orang yang masih lagi berpegang dengan ajaran nabi-nabi yang terdahulu melalui kitab-kitab mereka ataupun suhuf-suhuf mereka. Kita tengok pada perkataan atainahumu alkitab, ya, atainahumu alkitab, orang-orang yang telah kami berikan alkitab, iaitu wahyu daripada Allah Ta'ala. Yafrahun, dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka alkitab sebelum engkau, maksudnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yafrahuna bima unzila ilaik, dalam kalangan mereka itu ada yang bergembira dengan dengan wahyu yang diturunkan kepada engkau. Okey, itu fakta nombor 1. Dalam kalangan orang Yahudi, dalam kalangan ahli kitab ataupun Kristian, ada yang bergembira dengan wahyu yang diturunkan kepada engkau, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insya-Allah kita tengok dia punya huraian dia. Wa minal ahzabi, dan dalam kalangan orang-orang al-ahzab, ya, dalam kalangan al-ahzab, iaitu golongan-golongan yang bersekutu. Ya, al-ahzab ni antara maksudnya lain adalah golongan yang bersekutu. Hizbun, iaitu parti-parti. Hizbun, golongan-golongan ataupun kumpulan-kumpulan, ataupun boleh juga klub-klub, CLUB, klub-klub. Bukan klub joget tu, bukan. Maksudnya kumpulan-kumpulan manusia, ya, organisasi, ya. Mereka bergabung, maka mereka dipanggil sebagai al-ahzab. May yunkiru ba'dah, sebahagian daripada al-ahzab ni tadi, golongan-golongan yang berkumpul ni tadi, mereka mengingkari, mereka menolak ba'dahu, sebahagian wahyu yang telah diturunkan kepada engkau. InsyaAllah nanti kita tengok huraian dia. Qul innama umirtu, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku umirtu, aku diperintahkan, an a'budallah, supaya aku menyembah Allah Ta'ala, wala usyrika bih, ya, dan aku tidak dibenarkan, aku dilarang untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab, kepadanya lah aku menyeru, dan kepadanya lah aku kembali, iaitu tempat kembali aku, merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sekali lalu berkenaan dengan terjemahan, ya, untuk ayat yang ke-36. Saya masuk sikit saja, ya, separuh saja daripada ayat nombor 36 ni, ya, berkenaan dengan allazina atainahumul kitab yafrahun. Bagaimana yang dikatakan, ya, bagaimana yang dikatakan bahawa orang-orang ahli kitab boleh pula bergembira, ya, boleh pula bergembira dengan wahyu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat. Baik, dalam kitab Syarah Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahawa yafrahus sadiquna min ahlil kitab bima unzila ala Muhammad, orang-orang yang bersikap jujur, ya, orang-orang yang bersikap jujur dalam kalangan ahli kitab, iaitu Yahudi dan Kristian, mereka kalau tengok kebenaran yang disebutkan dalam Al-Quran, mereka akan rasa gembira, ya, mereka akan rasa gembira. Siapa yang dinamakan sebagai as-sadiqun, iaitu orang-orang yang benar, mereka adalah qaimun bimuqtadahu, qaimuna bimuqtadahu, orang-orang yang confirm berpegang sepenuhnya dengan ajaran asli, ya, orang-orang yang berpegang sepenuhnya dengan ajaran original dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil, dan juga mana-mana kitab yang lain, termasuk kitab Zabur dan juga suhuf-suhuf, ya. Ai minal Quran, mereka akan bergembira dengan apa yang diwahyukan kepada engkau, iaitu daripada Al-Quranul Karim. Kenapa agaknya? Ya, lima fi kutubihim minasyawahid ala sidqihi wal basyarata bih. Ya, orang ini adalah orang yang beriman bahawasanya nabi yang terakhir akan datang. Bila nabi terakhir itu akan datang, siapa orang-orang dulu ahli kitab?
Kalau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan bagi pahala double. Allah Taala akan bagi pahala double. Apa maksud pahala double? Nombor satu, kalau dia mengaku ikut Nabi Musa, dia dapat pahala ikut Nabi Musa. Datang saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikut Nabi Muhammad, dia dapat pahala ikut Nabi Muhammad. Itu maksudnya dua pahala. Yang ini hanya khusus untuk orang terdahulu, tuan-tuan. Ini khusus untuk orang yang terdahulu, yang mengaku membaca kitab Taurat atau Injil atau Zabur dan yang selain-lain dengannya, ya. Kama qala ta'ala, ya, kama qala ta'ala, seperti firman Allah Taala yang lain, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ya, dalam kalangan ahli-ahli kitab, iaitu rahib-rahib, pendeta-pendeta itu, ada yang, ya, mereka membaca kitab mereka dengan sebenar-benar bacaan. Ya, mereka mengkaji dengan sebenar-benar pengkajian, dengan kajian yang betul lah, ya, dengan kajian yang betul. Maka di situ, ya, Allah Taala menjanjikan untuk orang-orang macam ni pahala yang unik, ya, pahala yang special. Tak sama macam orang-orang Islam kita ni, orang Muhajirin, dia dapat pahala unik dia bahagian lain. Ansar dapat pahala unik bahagian yang lain. Kita orang yang tak jumpa Nabi, tak jumpa sahabat, tak jumpa tabi'in, kita ada pahala bahagian kita bahagian lain. Maka Allah Taala bagi juga yang special untuk golongan yang istimewa ni, iaitu orang ahli kitab yang beriman. Baik. Jadi minta maaf, ya, saya sebut separuh saja dulu, ya, huraian untuk ayat daripada ayat yang ke-36 surah Ar-Ra'di pada bahagian yafrahuna bima unzila ilaik. InsyaAllah pada masa akan datang, ya, pada kesempatan yang seterusnya, kita akan sambung pada wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah. Ya, dalam kalangan golongan al-ahzab ada yang menolak sebahagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.